Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Cerita, di mana seperti biasa kita singkapkan kisah di sebalik segala berita utama, headlines yang kami bawakan kepada anda sepanjang hari dan setiap hari di saluran Astro Awani dan juga di astroawani.com. Dan mungkin yang mendominasi ataupun tidak mendominasi tapi mendapat banyak laporan berita sejak beberapa hari lepas adalah bencana banjir yang sekali lagi melanda negeri-negeri pantai timur, khasnya Kelantan dan juga Terengganu. Tak kala kita sibuk dengan banyak berita politik menuju ke PRN Johor, usah kita lupakan mangsa yang masih lagi terkesan dan terjejas teruk dengan banjir di Kelantan dan Terengganu yang seperti tiada kesudahan dan asyik berulang dan berulang. Bukan sahaja sekali setahun seperti dahulu, tetapi kali ini beberapa kali dalam masa setahun. Saya mahu dapatkan yang terkini dari Terengganu. Wakil kami di sana, Fazli Zai Ali, sudah pun bersedia. Fazli Zai, apa yang terbaru dari sana? Dan pertama, dan keduanya, mungkin mangsa banjir di Lembah Kelang yang dilanda banjir pada 18 Disember lepas, mereka melihat pada orang yang duduk di Kelantan dan Terengganu, mereka mengatakan bahawa mereka ini mempunyai pengalaman yang lebih berdepan dengan banjir kerana mereka sering berdepan dengan banjir setiap tahun di pantai timur. Berdasarkan keadaan mereka pasca banjir, pemulihan pasca banjir, pembersihan dan sebagainya, adakah Mekja ataupun Fazli Zai nampak bahawa pengalaman ini dicerminkan? Atau adakah ia sesuatu yang mereka juga tidak sangka ia menjadi seburuk ini? Baik, terima kasih Luqman di studio. Betul, bila kita bercakap pasal banjir ni, mungkin fenomena yang melanda ini kata sinonim dengan mangsa-mangsa banjir ni. Bagaimanapun bila mereka berdepan dengan banjir besar seperti yang melanda pada Jumaat lalu, itu mengejutkan mereka kerana mereka melibatkan banjir yang berlaku pada Jumaat lalu itu luar biasa. Dan setakat ini lebih 15,000 masih terjejas di Terengganu ini. Dan jika saya dapat kongsikan, banjir pada sebelah petang ini berangsur baik di mana jumlah mangsa yang berada di PPS juga telah menunjukkan penurunan. Seramai 15,317 mangsa masih berada di pusat pemindahan sementara berbanding 17,000 yang terjejas pada sebelum ini. Di mana setakat ini juga hanya 6 daerah negeri Terengganu ini masih lagi terjejas. Manakala dua daerah iaitu Besut dan juga Marang telah pulih. Dan setakat ini, Luqman, daerah Kemaman terus merekodkan jumlah mangsa tertinggi dengan 7,726 mangsa. Diikuti Hulu Terengganu dengan 3,999 orang mangsa. Sementara itu, di Rungun pula hanya 2,696 mangsa masih lagi terjejas. Masing-masing di Kuala Terengganu dan juga di daerah Kuala Nerus merekodkan lebih 400 mangsa. Dan di situ pula hanya 7 mangsa yang masih lagi terjejas Luqman setakat ini. Dan pastinya walaupun mereka sering berdepan dengan pengalaman banjir, bila berdepan dengan banjir di luar jangka ini, mereka sendiri membayangkan apa yang berlaku seperti di Shah Alam ataupun Kuala Serai sebelum ini terbayang di ruangan mereka kerana mereka tidak menyangka akan mengalami lagi tragedi besar ini pada kali ini, Luqman. Ya. Dan Fazli Zai, difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga ada turun melawat mangsa banjir di PPS. Apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan itu dan adakah ada sebarang bantuan dan sebagainya yang diumumkan kepada mangsa banjir di sana? Hari ini merupakan hari ke-6 gelombang banjir kelima yang melanda Terengganu dan di sebalik musibah banjir yang berlaku ini, masa-masa banjir ini berkesempatan untuk menyuarakan keluh kesah mereka kepada pemimpin nombor satu negara itu. Di mana kehadiran Perdana Menteri ke pusat pemindahan banjir sementara di Kampung Batu 23 di Hulu Terengganu ini menceriakan para penduduk dan juga masa-masa yang terjejas. Dan menerusi lawatan itu juga Perdana Menteri memaklumkan masa-masa yang terjejas pada fenomena banjir ini akan menerima bantuan seperti yang telah diumumkan sebelum ini, di mana bantuan itu meliputi sumbangan keperluan, diskaun baik pulih kenderaan dan juga bantuan untuk baik pulih rumah. Dan pastinya dengan pengumuman yang telah diberikan Perdana Menteri ini sedikit melegakan para penduduk dan juga mangsa yang terjejas ini kerana sebelum ini kediaman mereka teruk dilanda banjir dan itu mungkin boleh memberi nilai dan ataupun untuk mereka memulakan kembali untuk meneruskan kehidupan selepas banjir besar yang melanda ini, Luqman. Okey. Dan difahamkan Mak Faliza juga ada mengumpulkan reaksi daripada beberapa orang mangsa banjir susulan lawatan Perdana Menteri ini. Kita mainkan klip audio ni. Bolehlah bantu sikit beli sebab semua total loss sekarang. Perabot semua dah diguna belaka dah, memang buang belaka dah. Dengan adanya sedikit sumbangan ni, terima kasih sebab sudi membantu masa-masa banjir di sini lah. Dekat Pawah Pinggan jugalah banjir tahun ni dalam rumah tu.
Jadi barang-barang tu kira banyak jugalah yang rosak. Jadi dengan bantuan ni alhamdulillah bolehlah bantu tampung untuk beli-beli barang-barang hot tu, hot keperluan dalam rumah tu. Ya, Fazlizai, bantuan kewangan amat kita alu-alukan sudah tentu. Tetapi bagaimana pula dengan impak yang bukan kewangan? Saya ambil satu contoh iaitu murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM khasnya yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir. Apa impak yang ia bawa kepada persediaan mereka untuk menduduki peperiksaan keadaan yang luar jangka ini juga dan mungkin keadaan minda mereka menuju ke peperiksaan itu, adakah ia memberikan sebarang kesan dan apa reaksi daripada murid-murid dan pelajar dan juga ibu bapa mereka? Melalui aktiviti banjir pada kali ini, seramai 319 pelajar turut menjadi calon SPM khususnya Luqman telah menjadi mangsa fenomena bencana alam ini, di mana hanya 3 hari berbaki untuk mereka menduduki peperiksaan penting itu, mereka diduga dengan bencana banjir ini. Dan pastinya itu sangat menguji emosi dan emosi mereka untuk menduduki peperiksaan penting ini. Dan rata-rata mereka menyifatkan walaupun mereka diduga ini, mereka perlu kuatkan semangat untuk menjawab peperiksaan itu. Dan apatah lagi Luqman, air yang naik secara merendah itu menyebabkan pelajar-pelajar ini tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang mereka, apatah lagi keperluan buku teks. Dan ada sebahagian daripada pelajar ini terpaksa menduduki peperiksaan dengan hanya memakai pakaian biasa kerana uniform dan juga kasut-kasut mereka telah dilanda banjir, Luqman. Ada sebarang jangkaan daripada pihak berkuasa tempatan berkenaan dengan apa yang boleh dijangka dalam beberapa hari akan datang. Di Lembah Kelang sebagai contoh, kita sedang menyaksikan hujan lebat sekarang ini. Di Terengganu untuk beberapa hari akan datang, apa yang kita boleh jangkakan? Keadaan cuaca di Terengganu pada ketika ini, Luqman, beransur baik dan kemungkinan jika tiada hujan ataupun fenomena air pasang besar akan menyaksikan jumlah mangsa yang berada di pusat pemindahan ini akan berkurangan. Bagaimanapun pihak berkuasa maupun penduduk sendiri masih berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang berlaku kerana kita tidak menduga bila fenomena air pasang besar mungkin akan melibatkan ada lagi perpindahan atau sebaliknya. Dan ketika ini juga pasca-pasca banjir sedang dijalankan di rumah-rumah penduduk dan kalau kita lihat kesan kerosakan itu amat memerikan untuk mereka-mereka yang melalui pada tempoh fasa banjir pada kali ini, Luqman, kerana ada di sebahagian daripada mereka tidak menyelamatkan harta benda dan rumah mereka dinaiki air separas bumbung. Baik, terima kasih Fazlizai Ali, Wakil Esra Awani Terengganu. Kita harap keadaan akan beransur baik di negeri-negeri pantai timur. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini, isu-isu rakyat kami terus bawakan menjelang pilihan raya negeri Johor. Jangan ke mana-mana.